Jauh ke mic. Mic. Belum. Ya, mau baik ini mana? Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum. Nyanyi lagu, nyanyi lagu. Saya Cika. Hai. Terima kasih kepada Warga Borneo dan Encik Karim dan Puan Marsha karena memberikan kami kesempatan untuk buat program di sini. Terima kasih yang sudah datang dan sambil menjamu selera kita bicara soal buku. Malam ini kita akan mengadakan bicara buku yaitu Alien Pencari Cinta. Memandangkan saya bukan penceramah di sini, jadi saya ingin membicarakan. Saya ingin memperkenalkan pembicara yaitu Cik Muhammad Faiz bin Muhammad Nur. Beliau ini berasal dari Tuaran dan merupakan bakal graduan BMS dan sastra seni kreatif. Ini adalah aplaus sedikit. Iyalah, sedikit ya. Boleh tolong berikan sepatah dua kata? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekalung apresiasi saya tujukan buat Pergerakan Borneo kerana sudi menyokong program-program ilmiah seperti ini, dan yang bagi saya street art yang bicara buku seperti ini jalanan, bukan kira jalanan lah, bukan yang berada di tempat-tempat yang besar mainstream, merupakan satu kebanggaan. Okay? Dan pada hari ini seperti biasa kita akan bicarakan iaitu Alien Mencari Cinta. Bagi yang belum tahu buku ini, saya bukan pengarang buku ini. Okay? Buku ini ialah pengarang Ramza Dambul ataupun dengan gelaran Rem Dambul di Facebook. Di Sabah ni beliau sangat terkenal dengan kata-kata pedas beliau. Kan? Boleh search sekarang Rem Dambul. Bagi yang pelajar-pelajar itu, orang akan panggil dia Profesor Badia Dr. Ramza Dambul lah. Okey, dan buku beliau ini telah memenangi Hadiah Sastra Perdana Malaysia pada tahun 2012. Okey. Buat sejak Hadiah Sastra Perdana diperkenalkan sejak 1979, pertama kali orang Sabah memenangi hadiah utama kumpulan puisi, dan berikan tepukan sekali lagi. Okey, dan sedikit mukadimah juga kenapa saya berminat untuk mengkaji ataupun buku ini, kerana saya juga seorang peminat sajak ataupun puisi ini kan. Jadi ini ada satu peluang untuk mengkaji dan mengkaji lagi, mendalami apa sebenarnya kekuatan yang terdapat dalam buku ini. Dan itu sekian mukadimah. Terima kasih Abang Faiz. Oke, sekarang kita akan membicarakan soal Mana tahu? Ajak aku aku. Kenapa aku cabut? Cika. Ada wah. Oke, kita mau tanya tentang Encik Ramza Dambul nih. Bidata dia. Okey, sedikitlah pendengar ringkas tentang biodata Ramza Dambul ni. Beliau merupakan anak asli kelahiran negeri Sabah, di Kundasang, Terengganu, di kawasan pergunungan Bulu Tuhan, kawasan sana, dan dia merupakan seorang yang berbangsa dusun, iaitu dusun Bunduliwan, komuniti natif yang berada di sana lah, di sekitar pergunungan itu. Dan beliau ni merupakan salah seorang pelajar terbaik Sabah pada tahun 1970-an begitu, 77, dan telah dihantar di Kedah. Di sana beliau
telah berada di satu sekolah sains yang sangat terkenal, iaitu CIRCA, dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran di UKM pada tahun 1997 dan dalam bidang sarjana muda sastra dalam geografi di Universiti Malaya, dan meneruskan lagi pengajian beliau pada tahun 2000 dalam bidang master, iaitu sarjana sains, dan meneruskan lagi pengajian beliau pada tahun 2005 di University of East Anglia dalam klimatologi sinoptik. Okey, dia seorang pengkaji cuaca. Dia telah mencerap beribu-ribu cerapan cuaca di sekitar Kundasan tu, dan fokus kajian beliau ini ialah lebih kepada bagaimana orang-orang dahulu ni, macam ibu dia sendiri, orang meramal cuaca menggunakan alam terjadi. Contohnya pokok manggis tu kan, yang tidak berbuah kan, dan semut selepas hujan, kalau semut-semut tu dia bawa telur dia balik ke tu kan, balik ke sarang dia, maknanya hari tu akan hujan. Itu dia mengkaji, dan dia telah membawa kajiannya itu di Norwich. Okey, dan dalam masa yang sama beliau telah banyak menulis dalam diam. Beliau menulis, okey, beliau banyak menulis, tapi belum pernah beliau menerbitkan sebuah karya mainstream sehinggalah pada tahun 2012. Itulah permulaan karya dia. Okey, soal keunikan buku ni pula. Okey, soal keunikan buku ini pula kan. Okey, buku ini apa yang setelah saya kaji kan, dan menurut laporan panel ada sastra Perdana Malaysia. Okey, sebelum saya pergi jauh lagi lah, saya mau cerita sikit. Saya buat limitasi dalam penerangan ringkas tentang memahami puisi kan. Okey, pemahaman puisi ini berbeza-beza mengikut persepsi orang kan. Berbeza pengalaman, pembacaan, ilmu. Mungkin ada orang yang lebih banyak membaca, dia akan lebih memahami suatu puisi itu. Dan mengikut Terry Lee, penulis Indonesia kan, dia mengatakan bahawa kematangan pembaca itu lebih cepat berbanding penulis buku. Sebab saat penulis itu baru menerbitkan satu buku, mungkin pembaca-pembacanya itu sudah membaca buku Karl Marx, Tolstoy dan sebagainya lah. Jadi apabila membaca buku puisi itu, dia akan simple, dia akan rasa senang, dia senang faham. Tapi bagi setengah pembaca biasa pula, dia akan rasa sebab dia tidak pernah membaca buku-buku yang label-label tinggi kan. Jadi bagi dia itu satu menakjubkan bagi dia. Okey, dan dalam memahami puisi juga, keunikan dalam buku ini disampaikan dalam begitu bersahaja, kerana beliau menggunakan bahasa-bahasa seharian seperti bahasa dusun, lugai-lugai, ampai-ampai. Oh begitu. Dan ini telah memecahkan bagaimana masyarakat kita kan sekarang ini sedang mencari-cari lokaliti kan, kearifan lokal bangsa kita. Seperti kita tahu di pasaran kan sekarang ini lambakan novel-novel yang telah didramakan seperti Suamiku Contoh kan, kita tengok di TV3 banyak, sangat banyak. Dan apabila menariknya buku ini kan, dia telah menyampaikan sesuatu, menggambarkan lokaliti jati diri Sabah tu. Jadi jati diri dia sendiri. Itu bezanya, uniknya buku ini dengan buku-buku mainstream yang ada di pasaran sekarang inilah. Dan uniknya lagi kan, Ramza Damoli tidak pernah menulis dalam aliran mainstream. Okey, jadi apabila dia menulis kumpulan puisi yang pertama ni kan, juri-juri Hari Sastra Perdana tidak pernah baca puisi dia ni. Dia jadi lebih menarik lah.
Oh, tidak ada gangguan sikit. Agak nervous malam ini. Ya, mic nih masalah gitu. Oke, teruskan bang. Okey, berbalik kepada keunikan buku. Okey, keunikan buku yang cuba disampaikan oleh penulis kelahiran Sabah ini, salah satu lagi ialah bagaimana beliau menjalinkan keseluruhan puisi-puisi yang ada dalam buku tu. Dia telah mengkonsepkannya. Jadi saya bagi penerangan lagi, bila saya tidak membandingkan buku-buku ataupun puisi-puisi Ramzan Ampuni dengan penulis-penulis yang terkenal seperti Saidul Madun ataupun Mas Reno dan sebagainya. Sebab buku ini kita tahu pun dia telah memenangi Hari Sastra Perdana kategori kumpulan puisi. Jadi apabila kita memenggal ataupun satu puisi itu, jadi dia kita tidak akan lupa, betul kan? Betul. Kita kena baca keseluruhan buku Ellen Mencari Cinta ni. Sebab dalam buku Ellen Mencari Cinta ni, yang penulis cuba menyampaikan penggambaran cinta beliau Ramzan Ampuni dengan sudut pandang yang berbeza dengan orang lain. Bagaimana beliau mengakui bahawa beliau mengakukan dirinya itu dengan alien sebenarnya kan? Dia mengakui dirinya itu sebagai alien yang sedang mencari cinta. Tapi dalam masa yang sama dia cuba menyembunyikan perasaannya tu, perasaan sunyi sepi dihempas oleh cinta yang kesampaian. Kebersendirian dia tuh. Itu apa yang telah diinterpretasi oleh saudari sendirilah, yang dia telah fahami. Okey, masih menyentuh pasal keunikan buku Ellen Mencari Cinta ni oleh Ramzan Ampuni. Satu lagi, falsafah yang secara menyeluruh tu kan. Falsafah tu cinta. Soal cinta sudah dibicarakan oleh ramai orang, berjuta-juta. Dia start bermula daripada anak kecil itu lahir di dunia sampailah dia meninggal dunia kan. Soal cinta masih dibicarakan. Tapi dalam buku ini soal cinta itu berlapis-lapis. Dan apa yang saya dapat, dan saya sendiri bertanya dengan penulis itu, dan saya membandingkan adakah betul match atau tidak kan. Dan ada betul. Soal cinta itu berlapis-lapis. Beliau mengakui bahawa dalam puisi itu kan, dalam puisi-puisi, kumpulan puisi ini dia telah sudah melapis-lapiskan puisinya itu. Tidak dalam satu. Dia tidak boleh gambar. Situ boleh. Okey, ada juga orang bagi tahu kan, buku ucapan dalam bukunya ni, buku ucapannya ni bersahaja kan. Bersahaja. Terlalu bersahaja. Sangat rendah diri. Dan ada juga orang boleh cakap, adakah bahasa-bahasa yang atau puisi-puisi sajak yang biasa ni boleh menang kan? Biasa, perkataan biasa seharian kan? Betul kan? Saudari cakap. Ya, betul. Contohnya cakap apa-apa ya. Tapi kenapa dia boleh menang? Sebab, okey, Rahman Syari kan, dia pernah berkata ada tiga perkara. Satu sajak tu apabila pembaca mendepani satu sajak. Okey, yang pertama, sajak itu terlalu mudah dipahami dan tidak dikira sajak. Yang kedua, sajak itu terlalu panjang sehingga dikira prosa. Dan yang ketiga, adakah sajak itu terlalu mudah dan tidak berlapis-lapis. Dan mereka juga mengatakan jika sajak itu tidak berlapis-lapis kan, tidak mempunyai maksud yang berlapis-lapis, tidak dikira sebagai sajak. Tidak antara tiga. Okey, ini yang Rahman Syari cakaplah. Okey, yang pertama kan, dia cakap satu sajak tu jika dia terlalu mudah, adakah dia dikira sebagai sajak? Ada setuju? Setuju? Okey, yang kedua dia cakap sajak tu jika sajak terlalu panjang, dia dikira sebagai prosa. Ya. Kamu menulis sajak panjang-panjang kan? Tidak juga. Kalau terlalu panjang tidak paham. Tidak paham, betul. Las sendiri. Betul. Jadi yang ketiga,
Ada orang cakap kalau puisi itu tidak mencabar dan kalau kita baca sekali faham, oh tidak mencabar, ini bukan sajak. Setuju ke tidak? Agak kurang setuju di situ. Sebab Kenapa? 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 Kenapa ya? Okey, yang ketiga tu orang banyak bicarakan sebab jika sajak tu suka dipahami, apalah fungsi sajak tu sampai kepada pembaca kan? Betul. Betul? Ya. Okey. Betul kan? Dan umumnya kita tahu bahawa orang menulis sajak tu kan adalah untuk memberi untuk orang membaca. Iya, untuk meluahkan Yes, meluahkan isi hati. isi hati. Dan ada juga orang menulis sajak ni untuk suka-suka. Betul kan? Betul. Sangat. Oke, jadi kita take 5 dulu lah ya. Membayangkan pembicara kita agak haus. Okey, sementara kita mengisi break ni, break 5, kita kita dengarkan sebuah puisi yang akan disampaikan oleh saudari Cica. Silakan. Kasih yang limpas sama seperti kasih yang bertabung. Yang itu bukan kita punya. Cuma orang bilang yang limpas biar laju-laju masih lagi boleh digubut. Yang bertabung hanya diam-diam. Tak susah mau disubuk. Bah, siapa juga mau lugai-lugai menyebut kasih yang limpas, menyubuk kasih yang tabung. Barangkali yang paling bagus piara kasih yang ada, bukan yang limpas, bukan yang bertabung. Pandanglah kasih yang ampai-ampai, disiring-siring sendiri. Itu pun kalau nampak. Iyalah. Ramza Dambul, March 2000. Baik, itulah dari puisi, salah satu puisi dalam buku antologi Alien Mencari Cinta. Oke, kita sambung semula dengan gaya bahasa dan teknik penulisan yang dia gunakan dalam buku ini, Alien Mencari Cinta. Baik, seterusnya kita pergi kepada gaya bahasa dan teknik. Okey. Ini bagi saya untuk membicarakan soal gaya bahasa dan teknik ini memerlukan orang yang stilistik, dalam istilah sastranya stilistik lah. Dan saya bukan orang stilistik, sebab orang stilistik ni dia memerlukan bertahun-tahun, dia memerlukan tata bahasa dan ketekunan, kosa ilmu dan sebagainya, teori-teori. Dan saya tidak membuat perbandingan beliau dengan mana-mana penulis lain, sebab Ramza Dambul ni dengan kemunculan buku dia yang pertama ini pada 2012 ni, Alien Mencari Cinta ni, masih dikira sebagai penulis muda. Okey, dia baru muncul dalam arus perdana ya. Iya, Baby Born. Baby Born. Dia baru muncul dalam arus perdana. Okey, tapi apa yang menarik dalam aspek gaya bahasanya kan, dengan menggunakan bahasa-bahasa seharian ni, saya dapat menggolongkan puisi-puisi beliau ni. Saya nampak secara keseluruhannya dia mempunyai puisi yang berbentuk elegi. Elegi ni kesedihan, berisi rinti. Dalam buku ini banyak, kalau kita baca banyak tentang kesedihan, tentang cinta kan. Jadi cinta yang sedih lah. Cinta yang sedih. Elegi ni tentang sedih. Seperti yang saya bagi contoh
puisi yang berbentuk energi dalam puisi ini, yaitu yang bertajuk Tentang Esok Dua. Diam-diam aku bangun dari debu lumpur. Mengapa tanah ini ada bau pusara ya? Epilog sesudah kau pergi, cinta masih enggan mati. Biarlah rindu ini terus tersisip di rambutmu yang pernah basah itu. Alien mencari cinta, rambut. Okey, seperti kita lihat dalam puisi itu, apabila beliau mengatakan dalam diam aku bangun dari debu lumpur, mengapa tanah ini ada bau pusara. Okey, tentang tajuk ini pun kita sudah dapat tahu. Puisi tentang esok ni menggambarkan tentang seseorang, menceritakan tentang seseorang individu, lelaki atau perempuan, no offense, semua boleh, bergantung kepada interpretasi masing-masing. Okay, sebab itulah istimewanya apabila sesuatu karya itu dibicarakan. Mungkin ada yang cakap wanita kan, wanita yang mana? Kita tahu. Yang mana satu? Yang mana satu? Okey. Lepas tu dia mengatakan mengapa tanah ini ada bau pusara. Ini mengatakan sebelum ni, puisi yang sebelum tentang esok dua ni kan, ada beberapa puisi yang menceritakan tentang individu ini yang seperti ketika hujan dia mencintai bau lumpur, tentang wanita yang individu ini juga yang bermain hujan kan. Ya. Okey, tapi kita tertanya-tanya, individu ini siapa? Yang kedua, ada lagi individu, betul kan? Ya, ada lagi individu lain. Tapi dia dijawab dalam bab yang dirujuk pada yang penghujung bukan bab itu, bukan ada buku surat 98. Kita dapat tahu bahawa tanah yang dia cinta-cinta itu ada bau pusara. Maknanya cinta itu sudah mati. Orang yang dia cinta itu sudah mati. Jadi itu dia telah memberi satu petunjuk bahawa yang kita sedang dalam kita mencari-cari persoalan kan, siapa, rupanya orang itu sudah tiada. Jadi dia telah dalam tu ada cerita. Kita dapat nampaklah dalam tu ada cerita. Dalam puisi dia. Dalam puisi itu. Okey, kita pergi lagi penggolongan puisi yang lain. Ada juga puisi yang berbentuk epigram, iaitu berupa pengajaran ataupun pedoman hidup. Okey, dalam ini banyak. Kalau kita petik-petik kan, petik-petik dua baris kan, memang setiap rangka puisi itu ada satu berbentuk pengajaran hidup. Okay. Yang semua orang boleh tangkap lah. Yang semua orang boleh tangkap. Ya sih, kita dapat tahu ada tentang pengajaran yang kembara kan, seperti orang yang cinta adalah penjara. Itu ada satu falsafah, itu pengajaran kan. Seperti contohnya kan, kembara dan jauh mengajar kelekatu, dunia hanya penjara, cinta itu jenayah, naluri jadi batuan, kelekatu itu sang tawanan rindu. Okey, dalam puisi ini walaupun mudah, tapi dia cuba mengatakan bahawa cinta itu suatu penjara. Bagi dia, tapi nampakkan satu dia punya falsafah kan, pemikiran yang dia cuba sampaikan. Ya, nampak. Dan apabila dia dijalin satu puisi ini dengan puisi yang lain, bila kita gabung-gabung secara keseluruhan kan, dia ada kaitan antara satu sama lain lah. ya. Okey, baik, kepada hadirin yang baru tiba di Putu Baka Borneo, sekarang apresiasi lagi saya ucapkan kepada Putu Baka Borneo, kepada penganjur iaitu Tukul Cetak Press, Tubal Cetak, Tutukan Tubal Cetak yang masih sedang menapak di bumi Sabah ini. Terima kasih kerana membawa satu program budaya ilmu seperti ini. Okey, kita sambung lagi masih kepada gaya teknik beliau. Dalam puisi Alien Mencari Cinta ni, beliau juga ada menulis puisi yang berbentuk satira. Satira tu apa, Pak? Okey, satira tu lebih kepada berbentuk sindiran. Okey. Sindiran ni seperti sarkasme, sinisme, ironi. Okey, contohnya yang seperti yang saudari cerita tadi, kasih apa-apa. Kasih apa-apa. Dia cuba menyindir kan, kasih apa-apa. Kadang-kadang kasih yang limpas. Barangkali yang bagus kita pelihara kasih yang ada, bukan yang limpas-limpas, bukan yang bertapuk. Okey, dia cuba menyindir orang yang
mencari-cari cinta yang lain kan, cari ini, padahal cinta ada depan mata. Aha, Orang dah sedar. orang yang sedar kan. Walaupun dia ada keluarga yang tersayang kan, Ya, keluarga itu juga cinta. tapi dia tidak nampak, dia cuba cari cinta yang lain. Cinta sesama manusia. Mungkin dia tidak juga, mungkin cinta kepada haiwan kan. Kadang-kadang haiwan itu lebih menyayangi kita. Nah, konteks itu meluas. Yes. Oke, jadi dia cuma menyindir dalam puisi Dr. Ramza ni. Dia mencari cinta, dia cuma mensatirakan ataupun menyindir bagaimana orang yang cuba mencari cinta ni kan. Ada di depan mata gitu. Dan dia juga ada menyindir, contohnya yang seperti dalam puisi Janji. Okey, janji datang dan pergi, culas seperti angin pagi, asyik hingga ke sukma, hening sekali cuma. Anak telanjang bermain pasir, diberi janji segenggam nasi. Lelaki-lelaki di jeti usang, diberi janji dayung perahu. Wanita muda berkain singkat, diberi janji minum susu dan cangkir. Nenek menjajah di pasir tanah, diberi janji sekaki payung. Camar sesat di hujung pulau, diberi janji sarang di pelabuhan. Semut di balik busut, diberi janji gula madu. Anjing lapar di kaki lima, diberi janji tulang merusuk sapi. Untuk terakhir kali ini, jerit dengan nurani. Selepas 1000 hati dibunuh oleh janji, buat kesekian kali, jangan lupa nanti berikan kami tanah untuk mati. Nampak? Nampak? Dia cuma menyindir golongan yang di atas. golongan atasan yang dalam ini, apabila setelah semua benda yang dirampas ini, dia cuma menyindir, jangan lupa bagi kami tanah untuk mati. Umpamanya janji yang tidak ditepati. Okay. Kiranya begitu lah kan? Kiranya begitu. Terpulang kepada persepsi masing-masing. Tapi dalam tidak sedar dia cuma menyindir, betul kan? Ya. Dia cuma menyindir masyarakat, walaupun agak pedas kan. Lelami pedas lah, pedas hingga menusuk hati. Nakal lah, ada nakal juga bahasa dia. Okey, cukup untuk gaya bahasa dan teknik kan. Seperti saya ringkaskan gaya bahasa dan teknik beliau. Okey, sekali lagi lah saya buat kesimpulan oleh puisi Ramza Dabul ni dalam buku Alien Bicara Cinta. Okey, aspek gaya bahasa beliau, pemilihan diksi itu tepat, padat dan tidak berjela-jela, tidak bombastik. Setuju? Setuju. Sebab dalam dia tidak ada bahasa-bahasa yang dan tidak juga menunjukkan ketuhanan. Ada jumpa perkataan ketuhanan, Tidak berkaitan. sujud, sembah. Itu jannah. Ada tidak dalam buku ini? Tiada. Tapi apabila dirangkumkan secara keseluruhan puisi-puisi itu, kita dapat merasai satu perjalanan ke bara mencari cinta yang sebenar. Okay, selepas saya menggolongkan puisi yang Dr. Ramza tulis pada tahun 2005 sehingga tahun 2012, ada perbezaan puisi yang ditulis pada tahun 2005, 2006, 2008 dengan tahun 2012. Dan Perbezaannya apa? okey, yang saya tanya, yang saya nampak pada sebelum tahun 2012 tu, puisi-puisi itu berbentuk elegi, banyak elegi, sedih, meminta-minta, Lebih kepada kesedihan lah. kesedihan, banyak. Dia menceritakan tentang perasaan beliau dihempas, Perasaan dia ya, dihempas oleh cinta, jauh dari keluarga. jauh dari keluarga. Beliau kan berada di luar negara. Ya. Okey. Sebab puisi-puisi beliau juga, tapi selepas tahun 2015 kan, 2012, saya tengok puisi itu berbeza. Sudah tidak ada lagi meminta-minta, merayu-rayu. Sudah tidak ada. Jadi dia lebih kepada apa setelah itu? Okey, setelah itu dan apabila saya bandingkan dan saya tanya sendiri dengan orang-orang yang rapat yang tinggal dengan beliau bertahun-tahun kan, saya bandingkan apa yang saya dapat dengan dia.
Okay, penulis tidak membenarkan